Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Azman akan membentangkan mengenai dasar ekonomi baru iaitu DEB. Kita lihat pada latar belakang DEB ini. Seperti yang sedia maklum, negara kita pernah dijajah oleh British. Penjajahan British ini menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural melalui amalan pecah dan perintah. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Dengan berlakunya jurang perbezaan antara kaum yang sangat besar berlaku dalam negara kita ini, maka pada ketika tahun 1969 negara kita telah dikejutkan dengan peristiwa 13 Mei, iaitu peristiwa rusuhan kaum yang berlaku secara besar-besaran kerana untuk menuntut bela. Maka pada ketika itu, Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak telah memperkenalkan DEB ini ataupun dipanggil Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1970. DEB ini merupakan rangka rancangan jangka panjang pertama yang meliputi tempoh antara tahun 1970 hingga 1990. Iaitu, jika kita lihat ada 4 pecahan. Rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1975, Rancangan Malaysia ketiga 1976 hingga 1980, Rancangan Malaysia keempat 1981 hingga 1985, dan rancangan yang terakhir, Rancangan Malaysia yang kelima, iaitu 1986 hingga 1990. Okey, matlamat yang digariskan dalam dasar ini adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat di negara kita. Sekian daripada saya. Baik, saya akan sambung dengan faktor penubuhan DEB. Yang pertama adalah peristiwa rusuhan kaum. Peristiwa rusuhan kaum ini merupakan kejutan sosiopolitik terhadap kehidupan masyarakat majmuk di negara kita, iaitu yang dipisahkan jurang sosioekonomi yang sangat ketara oleh penjajah. Oleh hal yang demikian, negara kita telah mengambil langkah yang bijak, iaitu mengagihkan kekayaan negara kepada semua kaum, terutamanya kaum Bumiputera yang jauh ketinggalan dalam menikmati kemakmuran dalam negara sendiri. Faktor yang kedua adalah DEB merupakan rancangan jangka panjang pertama yang meliputi tempoh antara tahun 1970 hingga 1990, iaitu ia meliputi rancangan Malaysia yang kedua yang bermula pada tahun 1971 dan sehingga rancangan Malaysia yang kelima yang berakhir pada tahun 1990. Fungsi yang terakhir adalah konsep serampang dua mata. Masyarakat bukan Bumiputera juga tidak dinafikan hak mereka. Oleh itu, dalam pelaksanaan DEB, konsep serampang dua mata sangat popular digunakan kerana terdapat dua matlamat yang digariskan dalam dasar ini, iaitu membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat di negara kita. Kedua-dua matlamat ini mempunyai arah tuju yang satu, iaitu mengintegrasikan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi, kawan-kawan tahu tak kenapa perlunya ada dasar seperti ini? Jadi, daripada peristiwa 13 Mei ni, kerajaan telah buat satu rancangan pembangunan negara yang libatkan 20 tahun dan dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru 1971 sehingga 1990. Hai, saya Akila Khadijah binti Wahab. Saya akan terangkan bahagian matlamat utama Dasar Ekonomi Baru ditubuhkan. Okey, matlamat utama Dasar Ekonomi Baru. Jadi dua. Satu, membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, menyusun semula struktur masyarakat Malaysia supaya mereka tidak dikenali berasaskan ciri ekonomi dan tempat tinggal. Contohnya macam kalau India duduk di ladang akan dilabelkan sebagai pekerja estet. Kalau China duduk di bandar akan dilabelkan sebagai peniaga. Macam itulah contohnya. Okey, seterusnya huraian untuk membasmi kemiskinan ialah membuka dan membangunkan kawasan tanah untuk golongan yang tidak memiliki tanah
oleh agensi kerajaan seperti Felda dan Felkra. Okey, seterusnya membina dan meningkatkan infrastruktur di kawasan luar bandar. Yang ketiga, meningkatkan daya pengeluaran dan pendapatan. Okey, yang terakhir, memperbaiki kualiti taraf hidup rakyat melalui pelajaran, kesihatan dan latihan yang pelbagai. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada penyusunan semula masyarakat. Okey, penyusunan semula masyarakat ni akan membentuk semula sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan Bumiputera. Selain itu, penyusunan semula masyarakat juga akan menyebabkan penubuhan agensi kerajaan seperti Bank Pembangunan dan lain-lain lagi bagi membantu kaum Bumiputera mendapatkan modal dan membuat pelaburan. Okey, seterusnya penyusunan semula masyarakat akan memberi efek kepada negeri dalam memajukan dengan menubuhkan agensi pembangunan wilayah seperti dara, kejora dan sebagainya. Okey, yang terakhir, dapat membangunkan kawasan zon perindustrian di bandar dan menggalakkan migrasi dari luar bandar ke bandar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan kami pada hari ini dengan menerangkan tentang proses perancangan dasar ekonomi baru DEB. Pada tahun 1970, Dasar Ekonomi Baru atau dikenali sebagai DEB telah dilancarkan oleh kerajaan. Dasar Ekonomi Baru ini ialah program selama 20 tahun oleh kerajaan, iaitu bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Dasar ini telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri iaitu Tun Abdul Razak bin Hussein. DEB termaktub dalam rancangan Malaysia kedua berikutan rancangan Malaysia pertama yang menunjukkan kelemahan dari segi strategi yang mana pengamalan sistem pecah dan perintah masih diteruskan. Seterusnya, strategi pelaksanaan dasar ekonomi baru. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata. Antaranya ialah mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Bagi membasmi kemiskinan, kerajaan telah mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Yang kedua adalah menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga adalah memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Yang keempat adalah mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar. Inisiatif kerajaan untuk membasmi kemiskinan yang seterusnya adalah dengan mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia. Macam yang kita tengok dekat pejabat ke, dekat mana-mana ke, setiap tu ada je semua jenis kaum. Ada Melayu, Cina, India dan lain-lain lah. Dan yang poin yang terakhir sekali adalah memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan-kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Strategi yang seterusnya adalah penyusunan semula masyarakat. Dalam penyusunan semula masyarakat ni, kerajaan membuat inisiatif dengan meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Yang seterusnya adalah mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun 1990
kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Yang seterusnya adalah menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Yang seterusnya adalah membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan akan menubuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera dan Amanah Saham Nasional. Yang terakhir sekali adalah memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedar, Kejora dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita sambung pula dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Di sini terdapat 5 pelaksanaan dasar ekonomi baru. Yang pertama, membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa membela kaum. Selain itu, penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Seterusnya, memperbaiki mutu dan taraf hidup masyarakat, khususnya orang Melayu melalui pendidikan, latihan, kesihatan dan kemudahan infrastruktur. Yang keempat pula, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Dan yang akhir sekali pula ialah memajukan kawasan luar bandar melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kejora dan Jengke. Seterusnya, kita sambung pula dengan kesan dasar ekonomi baru. Di sini terdapat 4 kesan dasar ekonomi baru. Yang pertama iaitu melalui tahap pendidikan. Kejayaan DEB yang paling nyata dan membanggakan ialah penurunan kadar kemiskinan dan peningkatan taraf pendidikan Bumiputera. Melalui pendidikan yang telah diterapkan ini, telah memberikan impak yang positif sehingga hari ini di mana bilangan profesional Bumiputera telah bertambah, di mana peratusan graduan Bumiputera juga ke luar negara untuk mencapai tahap profesionalisme Bumiputera ke puncak yang tertinggi juga meningkat. Seterusnya, yang kedua iaitu sektor pembasmian kemiskinan Felda, di mana penetapan Felda sama ada unit perkampungan tunggal atau bandar adalah komuniti yang sengaja dibina atau dirancang di kawasan desa untuk mencapai matlamat-matlamat sosioekonomi negara. Sebagai komuniti baru, sudah tentu ia menjadi ciri-ciri yang istimewa kerana ia dirancang berdasarkan konsep perancangan moden dan polisi-polisi yang dibentuk khususnya untuk membawa kepada perubahan sosial. Seterusnya, kesan dasar ekonomi yang ketiga iaitu kesan terhadap pemilikan tanah. Sistem pemilikan tanah dalam komuniti Felda adalah baru dan sangat berbeza dengan amalan pemilikan tanah tradisional di Malaysia. Felda mengenakan peraturan dan syarat yang ketat terhadap pemilikan tanah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan peneroka. Felda juga mempunyai kuasa untuk mengambil semula pemilikan tanah tersebut jika peneroka didapati melanggari mana-mana syarat atau peraturan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, kesan dasar ekonomi baru iaitu pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan Bumiputera. Terdapat 2 program latihan yang telah dijalankan, iaitu latihan yang bertujuan untuk menambahkan bilangan tenaga mahir dan tenaga ikhtisas bagi mempercepatkan penyusunan semula guna tenaga, dan latihan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memajukan sesebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Program latihan ini telah meliputi bantuan kredit, khidmat nasihat dan perkembangan, bantuan teknik, sokongan pentadbiran dan penyertaan kerajaan secara langsung dalam sektor swasta.
Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Antara kegagalan di EB ialah susunan guna tenaga bilangan Bumiputera dalam sektor moden dan profesional sangat rendah. Jadi penagihan ekonomi secara saksama pun tak tercapai seperti mana yang ditargetkan. Seterusnya, kita akan melihat kepada penilaian terhadap dasar ekonomi baru di EB dan impaknya. Okey, daripada tabel dekat atas tu sebelum di EB kita boleh lihat betapa kadar kemiskinan orang Melayu sangat tinggi peratusannya jika nak dibandingkan dengan kaum Cina iaitu 64.8% dan pendapatan purata keluarga sebulan juga agak rendah jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain iaitu RM172 sebulan. Okey, setelah terlaksananya di EB kita boleh nampak peningkatan bagi kaum Melayu pada tahun 1970-an daripada RM56 terus meningkat kepada RM140. Jadi dekat situ kita boleh mengatakan bahawa di EB ini juga merupakan satu kejayaan lah kerana dapat meningkatkan ekonomi orang Melayu terutamanya. Seterusnya kita akan melihat kepada kejayaan di EB. Yang pertama, peningkatan taraf pendidikan Bumiputera. Yang kedua, penurunan kadar kemiskinan. Yang ketiga, keadaan ekonomi orang Melayu yang dilihat berkembang dengan lebih baik. Tertubuhnya beberapa agensi dan syarikat yang berdaya maju seperti Tabung Haji Petronas dan sebagainya. Jumlah usahawan dan ahli perniagaan Bumiputera yang bergerak aktif juga meningkat. Dan tidak dinafikan bahawa di EB juga mempunyai kelemahan dia iaitu susunan guna tenaga Bumiputera dalam sektor profesional dan moden masih rendah. Ini dikatakan demikian kerana guna tenaga dalam kalangan Bumiputera sangat rendah untuk sektor-sektor profesional. Jadi di samping itu juga siswaza kita yang baru keluar daripada U pun mengalami masalah pengangguran. Jadi daripada situ kita berharap agar DEB dapat memberikan kesan yang lebih baik dan dapat menjadikan masalah yang timbul ataupun keburukan yang terjadi ini dapat ditangani dengan serta-merta. Okey, seterusnya kita tengok rumusan bagi dasar ekonomi baru. Yang pertama, DEB ini dapat meningkatkan produktiviti, menambah penawaran tenaga manusia yang berkualiti dan meningkatkan pembangunan pelbagai sektor. Dengan ini, ianya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kualiti hidup melalui penyediaan perkhidmatan sosial yang lebih baik. Okey, sebagai contohnya macam kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan, perumahan yang mencukupi dan mampu milik dan juga perkhidmatan-perkhidmatan lain yang berkaitan. Bagi poin yang seterusnya, DEB ini dapat menjana pengurusan yang berhemat bagi ekonomi yang makro untuk memastikan penggunaan sumber yang optimal dan cekap. Okey, pada masa yang sama dapat perkukuhkan daya tahan sistem kewangan bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Poin yang keempat, mengekalkan pertumbuhan daya saing. Okey, ini adalah bagi menghadapi perkembangan globalisasi dan liberalisasi. Poin yang seterusnya, DEB ini dapat mengurangkan jurang ekonomi di antara kaum. Dengan ini, semakin ramai rakyat Malaysia yang akan mendapat peluang bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi hasil daripada bantuan pihak kerajaan. Okey, bagi poin yang seterusnya, memperbaiki kemelesetan ekonomi dunia yang berlaku sejak awal tahun 1980-an, yang mana hal ini turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia pada masa itu. Okey, secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa DEB ini telah banyak memberikan pelbagai sumbangan kepada kehidupan masyarakat majmuk di negara kita.